Actually, I was born in 1954, 27 February 1954. And I'm the only son, the only son. So I'm the manja, only son. So tak ada orang boleh sentuh saya. Not even my sisters. Tak boleh, tak boleh. So saya rasa saya dilahirkan macam raja. I'm a dreamer. I like to dream. I live on my own. So saya suka, saya belajar sekolah gitu-gini. Then tak berapa pandai. So my father, at the age of berapa, my father sent me to Singapore lah, to my grandma. So my life began. Bermulanya di Singapore, my art career. Tapi before that, I paint. Because my father, he's an architect. Part 2 architect lah. And he likes to paint. He paints a lot. Even Syed Ahmad Jamal, the late Syed Ahmad Jamal, the director of National Art Gallery. Belajar dari dia masa dia kecil. Masa dia about 17 years old. Dia inspired, but pengaruh dengan Syed Hashim bin Syed Mustafa tu tadi. So I was brought up dengan arts lah, dengan he likes to sketch, he likes to paint. So kita hari-hari kita tengok dia buat gitu. So saya rasa benda tu dah jadi sebati dalam diri saya. Apa saya tengok pun macam lukisan, saya tengok awan pun saya rasa macam lukisan. The most yang experience yang saya rasa saya treasure ataupun saya suka, yang saya dapat melihat Pak Effendi. Pak Effendi melukis di depan saya, dia betul depan saya, dia lukis portrait dia. Tahun 76, dia datang ke Nanyang, dia buat demonstration, and I was there. Saya pun tengok itu. Itu satu benda yang mahal, susah kan, Pak Effendi kan. Of course, macam lecturer saya, even, who's that, Madam Georgette Lily Chen. Sekarang dia punya work 1 million, satu kecil je auction di Christie kan. Dan dia cakap, she likes my work. I think, I like your work. It's very rough but sensitive. That's what she told me. Rough and sensitive. There's one time that she asked me, she asked what kind of painting do I like, and I told her I want to be a surrealist. Kawan yang rapat, Sentu kita ada kawan yang rapat masa tahun 75. Saya rasa yang rapat dengan saya M. Nasir. M. Nasir masa tu dia, I think dia muda, 16 tahun lebih umur dia. So dia banyak, kita bersama lah. Sejak tu kita bersama. Sehingga sekarang pun masih sebelum kita menciburi music into music, kita lebih kepada fine art. Kita melukis, kita even pergi on the street buat portrait, ambil siapa-siapa nak buat portrait, $20-30 pun, $10 pun kita ambil dengan hasil lah, kita terus jalan. And we used to mengajar batik di Wisma Indonesia bersama, dan di Sentosa Island also. So memang rapat dengan dia hingga hari ini pun masih, in fact, ada kaitan, ada talian persaudaraan. Setelah dia kahwin dengan saya punya isteri dia punya twin sisters. So we got married lah. Dia kahwin dengan, that's how close dengan Nasir lah. Saya hanya writing songs. I only write lyrics. Saya buat, I'm a lyricist. Saya hanya tulis lirik. Dan setakat ini hampir 1,000 lebih lah. 1,000 lirik saya dah buat lah. So dia berubah lah. Lirik tu berubah. Daripada zaman kembara, masa buat kembara, apa yang kita nak tentang masyarakat, tentang tu. Dan bila datang Alley Cats, then it becomes very commercial. Jadi komersial lah sikit, pasal then baru orang terima betul-betul
Macam lagu Sekuntum Mawar Merah Puisi, Setahun Sudah Berlalu, apa cerita lagu Nota Bagi Cinta Ini. Itu semua lagu yang dekat dengan masyarakat, anak muda yang suka. Pasal yang membeli CD ni, yang beli kaset atau membeli rekod anak muda So kita kena ada itu sikit dalam 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 hidup ini, dalam perjuangan kita hidup ni, kita mesti ada fikir tentang commercial sikit. Mesti ada commercial value inside every, not, kita tak boleh go into art for art's sake aja, pasal itu lebih personal. Nanti orang tak boleh terima. So benda tu harus untuk umum. Okay, dalam tahun 1990 gitu, saya pernah dapat, that was my historical, I mean, at the same, dalam satu tahun tu saya terima award. Saya dapat the best, what was that, lyric for Suci Dalam Debu. Oh, that was in 1991. No, 1995. Saya dapat award untuk lagu Teratai Layu di Tasikmadu untuk muzik-muzik untuk TV3. Dan saya juga dapat Best Director 1995 untuk di Anugerah Screen TV3, cerita Kembali. Saya dapat Best Director, my wife dapat Best Scriptwriter, and Best Actress Azian Al-Zawati, Best Actor anak dia Benji, and Best Supporting Actor, siapa nama tu, Allah lupa. Of course during my younger masa teenagers tu tak ada masalah because kita ada parents kan. But after you got married, then it's a bit agak susah sikit lah. Macam mana kita nak jual painting, macam mana kita nak. But at the same time, masa tu saya banyak menulis lagu, lirik lagu. Entah. Kalau nak kata cinta di pandang pertama, tak adalah. Tapi jodoh. Itu yang dia jodoh. Dia nak, saya buat potret dia. Dia pun jatuh cinta masa saya lukis potret dia. Saya lukis potret dia, saya lukis lah. Tapi tak pada memang jodoh macam itu. So, dah kira kita kahwin lah. Dan kita kahwin masa tu saya pun tak ada duit kalau nak cerita kan. I sold my first painting saya National Gallery beli. Dan saya ada duit sikit itu. Dengan duit jual painting tu we got married lah. So, then kita pindah ke Kuala Lumpur on the 1st January 1983. Then we got married. Lepas tu memang susah lah. Dia pun as a Singaporean, dia tak boleh kerja. Saya pula terpaksa melukis, buat lirik. That's why dulu lirik apa pun saya ambil. At that time lirik baru masa di KL ni baru RM80 satu lirik. Flat rate. Tak ada royalties, tak ada apa. So kita kena buat banyak. Satu bulan kita kena buat maybe 5-10 lirik tu. At the same time kita melukis. But itu satu cabaran dalam hidup yang kerana cinta tu lah tadi. Cinta untuk seni tu. Cinta kepada hidup ni. Cinta pada isteri, cinta pada diri sendiri. Maka saya teruskan buat. Daripada Singapore, tahun 83, I got married to Junaida Johari. Dia pun bekas penyanyi, dia pun penyanyi dulu. Dia pernah buat album The Ideal Sisters. Dia, okay. Sudah kahwin, kita pindah pindah KL tahun 83. So bayangkan bila saya tak ada kerja, saya cuma melukis je. Melukis tu kerja lah, tapi kerja yang tidak nampak, bukan seperti orang lain. Kerja di office ke tak ada. Saya kerja. Nak jual painting memang. Saya ada buat solo exhibition and I managed to sell some work. Even National Gallery pun beli lukisan. So adalah. That's how tapi saya masih buat lirik. Banyak buat lirik. Saya buat lirik daripada kembara ke macam Abdillah, apa ni, Ella pun ada, Siti Nurhaliza pun ada. Banyak. So saya sentiasa menulis. Saya menulis. Sampai
satu peringkat masa awal-awal tu kita orang nak buat seniman jalanan, filem masa tu. Saya bawa sinopsis Nasi kepada masa tu jumpa Nasi Jani dengan Zarul Al-Bakri. Nak buat filem. But that time memang susah sikit lah nak buat filem, agak masuk financial, agak lambat berbulan-bulan. So tak ada kerja, takkan kita nak duduk aja kan. Tak ada income masa tu. Ikut meeting, tak menjadi-jadi. Then RTM panggil untuk panggil untuk buat skrip. Okey, tahun 85 gitulah RTM panggil. So saya start buat. Masa saya ingat lagi Doreen Cha yang producer yang panggil, yang buat. Saya buat skrip tu, idea saya lah, dia suruh fikirkan. So saya buat satu portrait dan lagu. The first script yang saya buat, program tu kena ban. Dia kata socialist. Pasal saya masukkan lagu Tuan Presiden, saya masukkan lagu Bahang dari Utara, benda-benda yang agak keras sikit lah. So kena ban. So tukar jadi daripada portrait dan lagu jadi nama program lain. Tukar-tukar sikit dah. Tapi dia bawa that pilot, dia bawa pergi, the footage dia bawa pergi Germany masa tu dia buat. Ada tukaran apa tu. Tapi tak apalah. Okey. Memang kerajaan kita masa tu macam itu kan. Ini tak boleh, itu tak boleh, apa yang boleh kita pun tak tahu kan. Tapi kita buat sebagai seorang yang minat buat, kita buat. Kita buat. So saya buatlah skrip. Banyak saya buat skrip sampai tahun dekat tahun 90-an lah. 90-an saya dah malas lah. Saya cakap, buat benda yang sama, buat skrip, buat hiburan kan. Buat. Saya cakap, tu Doreen Cha cakap, buatlah. Saya try buat drama. So, dengan HBD masa tu. Saya ingat first drama yang saya mengarah, Satu Ketika Lain Masa. Itu pun surreal macam cerita. Betul-betul punya surreal. Dia jumpa umur dia jumpa budak kecil, jumpa umur dia yang futuristic. Future lah. Dia jumpa umur. Lepas tu dia balik pada zaman kecil dia. Tajuk dia Satu Ketika Lain Masa. Itu pun agak misteri pun dia. Surreal bagi saya. Surreal pun dia. Itu first saya buat. Dan tu saya buat skrip saya sendiri. Drama Senyuman Seorang Seniman. Cerita pasal artis. Itu yang artis. Artis ni dalam lagu pun ada tau. Dalam album M. Nasir mula-mula sebelum Kembara, M. Nasir ada buat satu album Muhammad MN nama tu. Saya ada buat satu lirik tajuk Pelukis. Itu yang mungkin one of first few lirik yang mula-mula saya buat. Okay. Masa drama pun, the second drama saya buat Pelukis. Senyuman Seorang Seniman. Nasib berlakon. Dan lepas tu banyaklah suatu ketika banyaklah drama yang dia orang panggil, ada producer panggil, production house yang panggil, banyaklah drama. Semua serentak. Serentak tu maknanya bukan serentak tu bila kadang kita tengah mengarah drama ni, kita disuruh buat search punya lyrics. Masa tu saya buat. Bila ada masa saya buat apa yang terlintas datang saya buat. So semua bergerak serentak, semua sejalan. Jadi dia tidak ada kata orang masa yang tertentu untuk saya menulis lirik ataupun mengarah atau nak melukis. Kadang-kadang saya melukis. Saya dah mengarah 2-3 drama, saya dah boring, saya melukis sekejap. Kita perlu travel kita perlu pergi jauh, kita perlu lihat benda yang kita tak pernah, kita tak boleh lihat dengan buku saja, kita tak boleh lihat di kaca TV je. Kita kena tengok depan mata kita kena jumpa orang, kita melihat dengan hati kita sendiri, bukan dengan mata. My earliest work
semua series saya punya earliest work, saya panggil Soul Ship series. Semua cerita tentang kapal roh. Soul Ship lah. Kapal roh yang dikatakan membawa selepas mati dia membawa ke alam. Jadi masing-masing ada alam-alam masing-masing. Itu kapal roh tu bawa dengan segala bekalan dia lah dalam kapal tu. Itu saya punya earlier works. The Soul Ship series. Itu dipengaruhi oleh masa saya travel ke Indonesia. Masa pergi Indonesia mula-mula tahun 7, around that lah, 70-an. So di situ saya melihat Batak punya motif kan. Saya tengok semua daripada actually daripada I don't know lah, Donsong culture ke apa. Benda yang ditenun menjadi kain tampan dia panggil. Ada betul dia punya totem pole and things, sculpture dia. Itu yang mengaruhkan saya dalam lukisan yang siri Soul Shape. Pada tahun 2004 saya buat solo exhibition di NST. Lepas saya buat solo exhibition, sebulan pameran tu, seminggu sebelum tu saya dah terfikir apa nak buat lepas ni. Dan cakap kita buat pameran, buat lukisan sama juga. Kita tak ada buat satu benda yang apa dunia belum buat. Apa kita nak buat? Apa kalau boleh kita nak buat apa dunia belum buat kan? Tak tahu macam mana saya terlintas untuk membuat I was scribbling. Saya conteng-conteng kat canvas. Pakai pen, outline pen. Okay. Dan saya terlintas untuk buat lukisan terpanjang. Saya cakap saya nak buat lukisan panjang. Tak tahu berapa 100 meter, saya tak tahu, tak terfikir masa tu. Saya terfikir nak buat lukisan panjang saja. So macam mana saya nak buat lukisan panjang? So idea dia start daripada pasal saya punya series banyak masa tu oceanic. So saya start daripada laut, daripada circle. It's just a circle, then dia jadi kalimah Allah. Dan dia jadi ikan. Ikan tu keluar, ikan. So saya lukis ikan je. Ikan. I think almost 100 meters of macam-macam ikan pelik-pelik. Saya buat. Sebab tu baru saya lukis Luar Penat dan ada Penat. Baru ada perkampungan, lepas tu ada kehidupan, ada masyarakat, rumah panjang, semua saya buat. Ada totem pole, ada cerita yang tentang tu. Lepas tu kat mana saya nak pergi? Takkan saya nak habis kat situ je. Dan idea datang lagi, saya mesti nak travel. Saya mesti nak pergi keluar. Saya suggest dengan masa tu Nanyang, dia orang kita ada alumni punya ini grup kita jumpa. Di sini saya suggest dengan dia orang nak buat ni, saya tunjuklah lukisan. Oh, dia orang suka. So, dia kata kita sponsor and things like that. Dia kata once you finish kita buat buku ke, dia kata kita simpan 2 tahun, then we try to sell it lah. That's what Nanyang cakap. But then saya beritahu di balai seni, saya beritahu masa tu bagi tahu pada Datuk Rais Hatim. Tapi dia rasa tak sesuai lah kalau penelitian ini pergi ke Singapura kan. So dia willing to sponsor untuk saya travel, untuk keluar. So dia bagilah dia bagi sponsor lah kan. Untuk bagi duit untuk travel. So lepas dia dapat dana tu, bila saya ada duit, saya terus pergi ke mana? Saya pergi Sri Lanka. Saya cari Adams Peak. pergi Sri Lanka, saya pergi jumpa monastery yang banyak ada saya lukis. Dia tu ada Adams Peak. So saya sambunglah lukisan yang daripada laut ke tu, ikan tu masuk balik dalam laut, ikan tu lompat, nampak Adams Peak. I said that's how life, kata dia mulanya hidup di situ. Bila Adam diturun itu, Hawa di mana Jabal Rahmah. Okay. So saya lukis Adam Peak. Lepas tu saya dah ada duit. Saya pergi India 1 whole month saya jalan seorang-seorang. Saya round India. Saya pergi Rajasthan, saya pergi Madhya Pradesh, pergi Bhabaneswar, pergi saya cari Konark, tempat The Sun Temple yang lama sekali tempat. Saya pergi. So saya lukislah India. Lepas India, saya pergi Egypt. So ada cerita, jalan tu ada cerita. India tu pergi Egypt.
pergi Egypt, saya pergi daripada Cairo, saya pergi all the pyramid, Sphinx, saya pergi sampai ke Aswan, sampai ke dia panggil Istana Cleopatra. Cantik gitu. Cantik. Datuk apa nama, Datuk Dani, dia yang Malaysian Book of Record. Dia kata, masukkan lah, dah boleh endorse, dah boleh buat. Masuk Malaysian Book of Record. Fikir-fikir balik, tak perlu lah. Apa nak buat Malaysian Book of Record kan. Saya nak melukis je kan. Uh, so sekarang ni ada di balai seni, dia orang simpan. Tapi dia orang buat into digital. Dia orang ambil gambar part frame by frame, lepas tu dia animate, dia jadi macam, so dia scroll lah, dia jalan in digital on the wall dekat second floor. Nampak lah, tengok yang semua lukisan daripada ada. Bila kita dah berkahwin, kita dah ada tanggungjawab. Bila kita dah ada tanggungjawab, kita kena fikirkan apa yang kita nak buat. So saya buat apa yang saya mampu lah. So saya melukis, saya menulis lirik, dan lepas tu saya buat skrip untuk RTM, lepas tu saya mengarah pula. So saya buat ikut apa saja yang datang saya buat. Tapi dengan cinta pada benda tu. Pasal dulu macam mengarah kan. Kerana saya dah lama melukis, saya rasa bosan juga pasal dia statik, dia tak bergerak. Lukis tak bergerak. Jadi saya nak buat drama. So saya buat drama, saya pilih drama-drama yang agak menarik. Saya suka benda-benda mistik ni, saya suka misteri, saya suka surreal punya ni genre lah. Benda-benda macam itu saya suka. So banyak juga saya buat cerita-cerita macam itu. Jadi ada kepuasan. Sekarang saya lebih puas hidup. Saya lebih puas, saya dah tak kisah, saya tak kisah. Saya dah puas hidup. Saya rasa dah puas. Apa yang saya nak buat, saya dah dapat buat. Saya dah buat lukisan yang terpanjang. Lukisan terpanjang saya rasa belum ada dalam dunia yang lebih melebihi 300 meter. Dia ada 3. Pertama, kita kena melihat dalam diri kita sendiri. Kita kena kenal dalam diri kita sendiri. Kalau kita dapat mengenali diri dalam diri kita sendiri, kita gunakan untuk luar dengan sebaiknya. Kemudian kita kena banyak travel ataupun banyak berjalan jauh perjalanan, luas pemandangan, luas pengetahuan. So kita kena banyak travel, kita kena banyak melihat sendiri dengan mata dan lihat dalam diri kita balik. Kita lihat yang banyak pada yang satu, lihat yang satu pada yang banyak. Dan cuba buat apa dunia belum buat. Cuba buat sesuatu yang tak terfikir, orang lain tak terfikir, kita buat. Itu sajalah pesan saya. Ya, saya balik ke Batu Pahat, itu soalan dia. Saya balik ke Batu Pahat juga bila saya waktu di Singapura. Saya kalau pergi mana-mana pun saya merindui keluarga juga. Kadang kalau dalam 3-4 bulan, beberapa bulan sekali, mesti saya nak baliklah. Saya tahu dia orang pun merindui saya. Jadi saya sentiasa, itulah saya cakap, hubungan dulu, orang dulu dia lain, dia lebih. Saya sayang lah, saya keluarga kan. Hingga 1977, my father pass away. Masa saya di Singapura. So begitulah. Hidup secara sederhana. Tidak ada. Kita bukan daripada keluarga mewah kan. So, but I'm happy. Sejak kebelakangan dalam masa sebulan 2 ni, saya banyak ke Kelantan. Saya ada buka galeri, tapi bukan saya punya. Al-Qatiri yang punya, Salim yang punya. Tapi saya tolong beliau, saya menguruskan galeri itu. Jadi saya rasa art is
universal. Semua orang harus melihat seni itu jangan daripada sudut politik ataupun sudut agama. Dia harus melihat seni itu pada seni itu sendiri.